أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bertemu dalam My Hashtag Quran Time. Alhamdulillah, apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan sentiasa ceria dan sihat bersama dengan keluarga masing-masing. Alhamdulillah, kita bersama dalam misi kita membaca Al-Quran. Kita ingin memahami Al-Quran dan kita cuba untuk kita sama-sama mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Seperti biasa, sahabat saya Fadil Ustaz Fazrul Ismail. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. InsyaAllah kita hari ini cukup bertuah Ustaz. Kita ada bintang ilmuwan kita cukup istimewa yang tadi telah membaca daripada ayat surah Al-Baqarah. Ulang kaji kita pada hari ini Al-Fadil Dr. Anwar Hasin yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia. Apa khabar Doktor? Khabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Sihat, alhamdulillah. Mungkin boleh beri ucapan dan kata-kata semangat untuk kita penonton-penonton My Quran di awal. Allahumma Muhammad. Ya, terima kasih Al-Fadil, sahabat saya yang dikasihi lagi disayangi, Ustaz Tarmizi Ali, juga Ustaz Fazrul. Pertamanya anda mengucapkan terima kasihlah kerana sudi menjemput saya yang kerdil lagi ya sederhana ini ke konti pada pagi ini. Dan pertamanya alhamdulillah, dan kesekian kali ini kita mengucapkan syukur kepada Allah kerana kita masih lagi diberi kekuatan, diberi petunjuk untuk terus mengikuti rancangan yang masya-Allah bagi saya julung kalinya diadakan di Malaysia, dan kita berharap rancangan seperti ini mendapat sokongan masyarakat kerana dalam melahirkan masyarakat yang masya-Allah cinta kepada Al-Quran, yang penuh dengan kebaikan, mestilah hatinya sentiasa terpaut dengan Al-Quran. Ustaz Tarmizi. Jadi teruskan bersama dengan rancangan ini hingga ke akhir, insya-Allah. Dan untuk pengetahuan penonton-penonton kita, Fadil Dr. Anwar Hasin merupakan pemegang PhD dalam bidang Tarannum Al-Quran. Jadi hari ini kita minta belajar lebih sikit Ustaz. Dah seminggu ni saya dengan Ustaz Tarmizi bergilir. Pada hari ini alhamdulillah kita nak dengar kupasan dari sudut ilmu Al-Quran, tajwid dan juga ilmu tentang ilmu tarannum. Macam mana Ustaz, saya ni suara tak ada, tak boleh nak lentur suara, tapi nak baca Quran bagaimana yang disarankan oleh Nabi ni. Sebagaimana insya-Allah kita akan bersama dengan Al-Fadhil Dr. Anwar dan minta Ustaz Fazrul untuk permulaan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi yang dimuliakan Dr. Anwar Hasin daripada Universiti Sains Islam Malaysia ya, yang amat bertuah kita pada hari ini untuk kita mendengar belanja suaranya ya, tetapi lebih daripada itu ialah kita nak memahami bagaimana Al-Quran ini dibaca dengan cara yang terbaik ya, kerana ia memberi kesan kepada hati kita lantaran kita ini dijadikan daripada kal-fakhar ya, daripada tembikar. Dalam hati kita ni ada ruang, dan ruang itu perlu diisi. Kalau ia diisi dengan lagu-lagu, ia mungkin kalau kita bercakap tentang sains sikit Ustaz ni, dia punya frekuensinya tu begitu ya, tetapi kalau katakan saya pernah saya rekod, tapi suara saya lah, bukan suara Ustaz kan. Suara saya bila baca, bila tengok dalam satu software tu, bila baca Quran, dia menyebabkan dia punya frekuensinya itu penuh ya, penuh gelombang itu. Jadi bila ia masuk ke dalam hati kita yang mungkin kadang-kadang rasa kosong, kadang-kadang rasa gundah gulana, bila Quran itu dibacakan ataupun kita membacanya, ia memberi terapi yang tersendiri, syifa istilahnya, dalam surah Yunus ayat 57 yang hari ini kita nak menyambung ulang kaji pada halaman ke-18 hingga 19, bercerita menyambung bahagian akhir tentang Bani Israel. Panjang Ustaz ya. Daripada halaman 7 sehingga halaman 19 ni cerita pasal Bani Israel, tentang Yahudi ya, dan itu adalah panduan untuk kita. Lantaran ada yang bertanya Ustaz ya, mengapa ada kisah Nabi Adam, Bani Israel, kemudian ada kisah Nabi Ibrahim yang Ustaz baca sebentar tadi ya. Cara ringkasnya, bila kita bercakap tentang surah Al-Baqarah ini, ia ada kaitan dengan bagaimana nak menjadi orang yang diberi nikmat. Itu yang ada dalam surah Al-Fatihah. Kita nak dengar dulu Ustaz Tarmizi lah membaca dulu Al-Fatihah. Yang Fatihah Ustaz Tirmizi, tapi nanti kita akan membaca daripada halaman 18-19 dipimpin oleh Ustaz Anwar Hasin nanti insya-Allah. Jadi silakan Ustaz Tirmizi. Saya ingat hari ini saya lepas dah hari ini sebenarnya. Ustaz, ini Fatihah kita buka saja, buka gelanggang. Insya-Allah saya buka gelanggang pada hari ini. Kita sama-sama bersama dengan surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin amin ya rabbal alamin. Masya-Allah, itu terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi memulakan ya bacaan Ummul Quran sebentar tadi dan bercakap tentang Al-Quran ini. Kalau di negara Timur Tengah itu biasalah Ustaz ya, orang baca Quran ini di mana-mana sahaja. Kalau di Mesir itu maksudnya di dalam bas, di tepi jalan. Betul. Ya. Tapi hari ini kita ada Puan Rozi Mansur di Facebook. Alhamdulillah saya berada dalam bas sambil menonton My Quran Time. Masya-Allah. Dalam bas. Jadi kita dah nak jadi macam Mesir lah ni ya, bahagian yang baik tentang Al-Quran. Jadi sudah tentunya kita pada hari ini nak tahu lebih lagi tentang Quran, tentang bacaan, nak tahu sedikit apa yang dikaji oleh Dr. Anwar Hassin ketika PhD itu. Yang PhD Taranum yang berkaitan dengan Quran ini, agar ini menjadi semangat kepada kita untuk mengetahui lebih lagi bahawa Al-Quran ini amat hebat. Silakan Ustaz Dr. Anwar Hassin. Masya-Allah. Quran Time selalu dengan soalan-soalan sport soalan-soalan yang tak dijangka. Kalau soalan daripada sini je sport sikit. Betul-betul soalan yang menguji, tapi yalah saya pun sudah melengkapkan PhD alhamdulillah pada tahun 2017. Masya-Allah. Jadi dalam pengkajian saya, antara perkara yang saya kaji adalah bagaimana sejarah bermulanya masyarakat ataupun rakyat Malaysia ni bertaranum Al-Quran. Misalnya, maksudnya bagaimana pengaruh membaca Al-Quran secara berlagu ataupun membaca Al-Quran itu sendiri mula masuk di Malaysia. Dan sebenarnya kalau kita kaji sejarah tentang perempuan, kita akan mendapati bahawasanya pengaruh Islam itu tiba di tanah Melayu ini melalui pedagang-pedagang Arab. Dan jadi bila kita sebut pedagang Arab, saya ringkas saya sebutlah, Arab itu dia datang, dia tidak bawa Islam sahaja, dia bawa sekali dengan budaya dalam berislamnya sekali. Antara budaya yang dibawa itu ialah apabila orang Arab ini membaca Al-Quran, mereka membaca dengan suara yang baik, dengan alunan yang sedap, dengan alunan yang cantik. Jadi sejak daripada itu kita selaku penduduk tanah Melayu menerima pengaruh tersebut. Dan akhirnya apabila semakin lama berkembang Islam di tanah Melayu ini, maka kemudiannya kita melihat Islam itu dianuti oleh ramai oleh masyarakat kita, diikuti pula dengan penghantaran rakyat Malaysia ke tanah Arab untuk belajar Al-Quran. Di Mesir misalnya Ustaz Tamizi, di Arab Saudi di sebagainya. Jadi apabila mereka ni ke sana dan mereka menerima pengaruh tersebut juga dan membawa masuk, bila kembali di sini mereka membaca Al-Quran di dalam solat, membaca Al-Quran di majlis-majlis dengan taranum dan sebagainya. Dan itu antara perkara yang menarik perhatian saya. Dan seperti mana yang Ustaz Fazrul sebut tadi, di dunia ini pembudayaan membaca Al-Quran itu memang telah lama berlaku. Dan di kalangan masyarakat Arab khususnya, sememangnya mereka ni membaca Al-Quran, sama ada belajar ataupun tidak, memang mereka ni boleh melagukan Al-Quran. Sebab itu kita di Malaysia suasananya agak berbeza kerana kita ini adalah orang ajam. Kita tidak seperti bangsa Arab yang memang bahasa Al-Quran ini adalah bahasa Arab. Apabila orang Arab membaca Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, mereka membaca dengan hati dan zuk mereka. Dan juga irama yang mereka selalu bawa itu dibaca dengan Al-Quran memang selalunya secocok dengan makna Al-Quran. Berbeza dengan kita Ustaz Tamizi dan Ustaz Fazrul. Apabila kita membaca Al-Quran, kita orang Melayu, kadang-kadang kita tak faham pun apa kita baca. Nah, sebab itulah dalam hal ini, dalam bab taranum Al-Quran, kita sebut, tidak keterlaluan saya sebutkan, kita berkiblatkan orang Arab. Berkiblatkan itu maksudnya kita taklid apa yang irama yang dibawa oleh orang Arab kerana kita tahu Al-Quran ni inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi yang terbaik, umat kaum yang terbaik
apabila mereka menuturkan Al-Quran ialah orang-orang Arab. Arab sini. Itu tidak boleh disangkal lagi, walaupun kita tidak nafikan wujudnya orang Arab sendiri yang membaca dengan tidak baik. Tetapi asasnya kita tahu Al-Quran dia diturunkan ke atas bangsa Arab. Jadi kita meniru ataupun kita mengikut jejak langkah mereka, sama ada dari aspek pembacaan Al-Quran itu, sama ada dari tajwidnya, makharijul huruf was-sifah, dan juga irama yang dilantunkan oleh orang Arab. Jadi begitulah sikit sebanyak yang boleh saya ceritakan. Saya tak sabar sebenarnya. Ada ayat untuk kita nak kupas berkenaan, tapi nak minta doktor baca. Ya, betul. Sebenarnya dia soalan yang paling pastinya ialah kalau di zaman Nabi itu antara bacaan, pasal lagu Ustaz Tirmizi banyak kongsi, ada sikah, ada nahawan, sabar dan sebagainya Ustaz ya. Jadi lagu yang Rasul suka guna lagu apa Ustaz? Baik. Cantik soalan tu. Soalan tu sangat bagus. Baik. Ada kaitan dengan apa ni? Sebelum saya menjawab soalan tersebut, kita kena tahu bahawasanya penamaan bagi lagu-lagu tersebut bukan pada zaman Rasulullah. Bukan zaman Rasulullah. Cuma yang kita tahu satu secara prinsipnya, pertama ialah Nabi suka umatnya dan para sahabat membaca Al-Quran dengan suara yang baik. Kerana terbukti dalam hadis apabila Nabi SAW mendengar Abi Musa al-Asy'ari membaca Al-Quran dengan suara yang baik, Nabi memuji sahabat baginda. Yang kedua, Nabi sendiri membaca Al-Quran dengan suara yang baik, dengan suara yang lunak. Okey, jadi itu dibuktikan dalam hadis yang mana seorang sahabat pernah meriwayatkan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca dalam solat dengan surah At-Tin, fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu. Tidak pernah aku dengar orang baca Quran lebih sedap pada suara Nabi. So maksud di situ secara prinsipnya kita kena faham ada irama. Tetapi irama apa yang dibaca itu bukan penekanan utama pada zaman itu. Penekanan utamanya ialah itu ketika itu ialah memahami Al-Quran. Jadi kalau tanya pada saya apakah lagu yang paling Nabi suka baca, ialah lagu yang ke arah kesedihan, yang membawa hati ke arah kekhusyukan dan tadabbur. Itu adalah lagu. Sebarang lagu yang memenuhi kriteria tersebut, antaranya ialah lagu macam disebut tadi, nahawan, sabar, jaharkah, kerana ianya bersifat dengan sifat yang membuatkan apabila kita baca macam Ustaz Tirmizi baca tadi, hati kita dekat dengan Al-Quran. Kita tak khayal benda lain. Ada tak kita dengar lagu tu kita nampak macam joget ke apa, menyanyi, itu tak boleh, haram. Tetapi maknanya bacaan yang dibaca, orang yang mendengar itu menyebabkan khusyuk, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada penonton Ustaz, antaranya Datin Seri Syamsidah Tahrin. Sahdunya bacaan, merdunya suara yang bila Ustaz Dr. Anwar mengalunkan bacaan. Insya-Allah. Okay, jadi itulah intisari ataupun apakah cara pada zaman Rasulullah yang diberi penekanan oleh Ustaz Dr. Anwar Hasin sebentar tadi. Maksudnya nama-nama itu kemudian ya, tetapi asasnya suara yang bagus agar kita fokus kepada isi kandungannya, menghasilkan tadabbur, melunakkan hati agar ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita sama-sama mendengar ayat 113 dan 114 ya kali ini untuk sama-sama kita mengulang kaji balik semula bahawa antara tadabbur bagi halaman ini bercerita tentang orang-orang Yahudi Nasrani, apakah antara aktiviti mereka sehingga ditemplak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat pada ayat 113 dan 114 dipimpin oleh Ustaz Dr. Anwar Hasin. Insya-Allah. Jadi insya-Allah sama-samalah kita membaca. Tuan-tuan boleh ikut bersama-sama di rumah bersama-sama dengan saya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها
أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم. Surah Al-Qur'anul Azim daripada ayat 113 hingga 114 tadi bercerita tentang dan orang Yahudi berkata orang Nasrani ni tak ada apa-apa. Kan? Dan orang Nasrani menyatakan orang Yahudi ni tak ada apa-apa. Jadi dia saling tuding menuding antara satu sama lain, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang yang tidak berilmu berkata seperti apa yang mereka ucapkan. Siapa yang tak tahu apa-apa ni la ya'lamuna mithla qaulihim, ini merujuk kepada orang-orang yang musyrik yang tidak ada kitab. Tidak ada kitab, tetapi Allah samakan orang yang yatlunal kitab dengan orang yang tak ada kitab. Ini sebagai satu templak, sebagai satu peringatan yang besar kepada mereka, orang-orang Yahudi Nasrani, kepada kita juga yang membaca Al-Quran, dan Allah menyamakan dengan orang yang macam tak tahu apa-apa. Apa yang Allah highlightkan, iaitu suka kata pada orang lain, dia tu tak ada apa-apa. Kan? Dia asyik nak menyalahkan orang sana dia tu tak ada, yang ada saya. Okay? Dan kita belajar sebelum ini, orang-orang Yahudi mengatakan dia nak bila sampai ke syurga nanti dia sahaja khalisah, dia sahaja yang masuk ke syurga, min dunin nas, orang lain tak masuk. Dia rasakan begitu. Tetapi sebenarnya itu hanyalah telahan, hanyalah satu agakan daripada mereka, bukan daripada kitab yang sebenarnya, daripada kitab. Di mana kalau kita zaman sekarang ustaznya, maksudnya orang Islam dia tak bolehlah rasakan bahawa orang Yahudi Nasrani semua tak boleh pakai. Tetapi kadang-kadang dia boleh beritahu saya boleh pakai, kawan saya yang kat ujung-hujung sana pun tak boleh pakai pasal dia punya kefahaman tak sama macam saya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila rasa orang tak tahu sesuatu, maka Nabi sebagai muallim berusaha mengajar dengan penuh rahmah, dengan penuh kasih sayang. Maka inilah perkara yang diberi penekanan pada ayat 113, kerana yang menghukumi, yang tahu sebenar-benarnya daripada pertelingkahan itu adalah siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada ayat ini, sebagaimana yang Ustaz Dr. Anwar Hassin nyatakan tadi, Nabi baca dengan rasa sedih ataupun rasa untuk khusyuk ya ketika baca. Caranya Ustaz, dia kalau dalam bahasa Melayu kita baca untuk faham. Tetapi dalam bahasa Arab ini, kalau katakan kaf ta ba ta, contohnya lah kalau saya tengok kaf ta ba ta, dia tak boleh baca katabat, katabta, katabti, katabtu. Kan? Jadi ada banyak cara baca. Jadi dalam bahasa Arab ni dia macam baca selepas faham. Jadi kalau sambung dengan tadi nak dapat rasa sedih tu dia dah baca dulu baru lagunya keluar ke, ataupun macam mana proses melagukan suara bagus pada zaman Nabi yang kita boleh amalkan ni Ustaz? Silakan. Dalam hal ni agak tinggi lah soalan. Oh, tinggi. Tapi saya nak menerangkan pada penonton, mungkin maksud Ustaz Fazrul kita adalah bagaimana kita proses nak baca Quran ni. Adakah kita nak hadirkan rasa dulu, kemudian pasang lagu, ataupun datang lagu seiring dengan bacaan. Hal ini dia bergantung kepada kebolehan ataupun keupayaan seseorang. Sekiranya seorang qari itu, qari ini tidak semesti yang masuk dalam musabaqah macam saya dengan Ustaz Tarmizi je. Yalah, kalau tidak saya tak termasuklah tu kan. Qari kan, sebut qari je dia faham orang yang masuk musabaqah. Tak, siapa yang baca Quran namanya qari. Siapa yang baca dan mengajak Quran namanya muqri. Okey. Jadi seorang qari itu apabila membaca, sekiranya dia mempunyai pengetahuan yang mendalam ataupun tidak mendalam pun dia memahami apa yang dibaca, maka kemungkinan apabila dia membaca, dia akan seiringkan dengan datang lagu itu, irama yang sedih itu. Sebab memang sifat bacaan Nabi salah satunya ialah tahazzun. Ta'anni, selain pada ta'anni, tartil, taghanni, itu sifat bacaan Nabi kalau kita baca dalam kitab-kitab. Tetapi bagi orang yang mungkin dia tidak mempunyai kebolehan ataupun tidak memahami apa yang dibaca,
tidak salah baginya untuk membaca Al-Quran dengan irama yang mungkin pada permulaannya kurang cocok dengan makna ayat. Tetapi dia hendaklah selepas itu mentadabbur dan memahami makna ayat tersebut, dan selepas itu dibaca semula dengan irama ataupun gaya yang lebih sesuai dengan makna tersebut. Jadi tidak ada satu perkara yang mengikat. Mesti belajar tafsir dulu baru boleh berlagu, ataupun mesti berlagu dulu belajar tafsir. Yang penting pertama mesti tajwid, boleh baca dengan betul. Dengan baik. Kemudian kita faham ayat tersebut. Okay, di samping itu sebab taranum ini dia perkara tahsiniat. Dia bukan perkara wajib. Betul. Kalau wajib jenuh semua orang yang tengok Quran time ni kena belajar taranum. Oh ya, betul Ustaz. Dia perkara yang digalakkan sangat oleh Nabi SAW, maksudnya membaca dengan suara yang baik. Jadi boleh datang kemudian proses tersebut. Datang kemudian gitu. Ya. Masya-Allah. Ini adalah penjelasan tentang cara bacaan tadi. Asasnya Nabi baca dengan tahazzun tadi ya, dengan rasa sedih. Lantaran bila ada rasa sedih itu kita ada jiwa kehambaan. Kita tahu bahawa pencerahan demi pencerahan ini adalah untuk menggembirakan kita ya, sebagaimana kalau kita tengok ayat 114 ini, siapa lagi yang menzalimi daripada orang yang menghalang daripada masjid-masjid Allah ini untuk diingat namanya ya. Bukan sekadar satu masjid tapi banyak masjid, maksudnya bukan sekadar Masjidil Haram ataupun Masjidil Aqsa, tapi banyak masjid-masjid, termasuk masjid di Malaysia ini kita kena pastikan jangan sampai kita menghalang urusan-urusan untuk kita ingat pada Allah. Dan salah satunya ialah sekarang kita dah buka masjid, boleh sembahyang Ustaznya. Inilah peluang tuan-tuan untuk kita terus menghidupkan masjid dan pastikan kita ingat Allah, bukan ingat kepada perbezaan dan pergaduhan, kerana kalau tidak jadi seperti Bani Israel yang menghalang kerana diri ingin menang. Kita berehat sebentar untuk kita menyambung lagi bersama dengan Dr. Anwar Hasin. InsyaAllah. My Quran Time, baca, faham, amal. Kembali kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Pada hari ini kita mengulang kaji pada halaman ke-18 sebahagiannya pada hari ini, dan kita ingin menyambung kepada halaman yang ke-19 ya, berkaitan dengan ciri orang-orang Yahudi yang menyatakan bahawa Nasrani, orang Kristian ini tak ada apa-apa ya, dan orang Nasrani pula menyatakan tak ada apa-apa. Padahal sebenarnya ini menceritakan tentang budaya menyalahkan dan menyatakan orang lain ini tidak ada nilai. Itu sebagai satu perkara yang ingin kita elakkan apabila kita sudah kembali balik dengan masjid kita pada kali ini. Moga-moga kita jadilah orang yang fokus mengingat pada Allah, dan ingat pada Allah ini maksudnya ada sahaja kebaikan untuk Allah, sokong, jangan dibangkang-bangkang, mudahkan urusan untuk semua orang mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada hari ini Ustaz ya, mungkin ada perkongsian lanjut, mungkin Ustaz Tirmizi ingin berkongsi. Okey, saya tak ada berkongsi apa, saya nak kongsi penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran sekalian daripada Facebook kita yang sedang mengikuti secara live kita di Malaysia Mulia Ustaz, di seluruh dunia saya kira dan ada peluang untuk share sekarang ni di Facebook lagi boleh bagi share tuan-tuan lagi, sambil-sambil share banyak, mudah-mudahan dengan ini dapat asbab mereka dapat hidayah insya-Allah. Saya nak share juga Ustaz, semalam jemaah saya remaja berumur 14 tahun baru saja meninggal dunia. Innalillahi. Meninggal dunia kerana sakit paru-paru dan sebagainya, tapi dia seorang peminat My Quran Time. Insya-Allah. Seorang yang begitu gigih, pukul 12 dia akan duduk My Quran Time untuk dengar bacaan Al-Quran dan juga tadabbur. Telah kembali ke rahmatullah. Moga-moga Allah Subhanahu. Nama dia Farid bin Abdul Hamid. Okay. Kita nak baca sikit komen, antaranya daripada Khairiah Abdullah Al-Haj. Dia kata apa jua taranum pun fokus hati kita dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah. Dan ada lagi satu komen, Huril Aini Abdul Muttalib, dalam bahasa Jawi, dia tulis bahasa Jawi, Rasulullah suka baca dalam bentuk kesyahduan dan kesedihan. Betul, memang ada anjuran untuk baca Al-Quran ni biar menangis ketika baca Quran. Saya nak tanya satu soalan sebelum kita minta Ustaz Fazrul pilih satu ayat. Lagu pun boleh pilih. Kita minta Dr. tarik sikit. Disambung oleh Ustaz Tirmizi lah. Soalan Ustaz, ini begitu penting untuk semua kita tahu, kami dan juga semua penonton-penonton. Memandangkan hari ini alhamdulillah platform begitu banyak orang mengajar Al-Quran, online-nya macam-macam orang belajar Al-Quran. Apakah kewajipan untuk kita memelihara ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala daripada sudut pembacaan nak belajar ngaji ni dan juga dari sudut pembelajaran? Bismillah Ustaz Tirmizi, terima kasih Ustaz Tirmizi ya.
Teringat saya pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Hadis ini saya pasti tuan-tuan dan puan-puan di rumah semuanya mungkin hafal. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Dan tidak dipandang secara zahir saja hadis ini, kita dapat menyingkapi maksud sebalik hadis ini ialah dua proses untuk memelihara Al-Quran. Dua proses, iaitu yang pertama belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran itu proses yang mesti dilalui oleh setiap orang dalam usaha memelihara Al-Quran. Rasulullah SAW sendiri, saudara-saudari sekalian, memelihara Al-Quran dengan cara belajar Al-Quran daripada Jibril AS. Boleh saja Rasulullah sebagai insan yang paling mulia di dunia ini, untuk baca, apa salahnya kalau Allah Ta'ala bagi saja makna dalam hati kemudian dibaca sendiri. Tapi kenapa Nabi SAW bertalaqi dengan Jibril AS satu persatu kalimahnya, sehingga satu ketika Nabi pernah ditegur, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gopoh nak nyebut tu. Sekali dengan Jibril. Ketika Jibril baca, pernah ketika itu Nabi takut dia terlupa ayat tu. Dia ikut sekali dengan Jibril. Jadi Allah Ta'ala tegur. Sebab apa? Sebab kita nak suruh Nabi SAW belajar, dengar dahulu, kemudian baca ayat tersebut. Kerana Allah Ta'ala jamin Quran itu akan diturunkan ke atas hati Nabi. Kemudian para sahabat pula, lepas Nabi belajar, SAW belajar daripada Jibril, Nabi mengajar kepada para sahabat. Begitu prosesnya. Jadi kalau kita tengok sekarang relate dengan apa yang Ustaz Tarmizi sebut, dengan platform yang banyak, yang sangat banyak, media sosial, dan alhamdulillah kita sebenarnya sangat menggalakkan kita menggunakan media sosial ini untuk kita menyebarkan ilmu Al-Quran. Itu memang kewajipan kita sekiranya kita mempunyai kudrat dan kemampuan. Namun begitu apa yang saya ingin sebutkan dan nasihatkan, kerana ada peluang di sini kan, kena kita melihat semua orang pun nak mengajar Al-Quran. Apa yang saya nak nasihatkan ialah supaya kita tidak lupa kepada proses yang pertama tadi. Proses pertama sebelum kita nak mengajar, proses pertama sebelum kita nak keluar dan kita nak mengajar orang sesuatu, kita mesti terlebih dahulu belajar. Belajar Al-Quran ini dalam arti kata, kalau kita nak mengajar ilmu tajwid contohnya kepada masyarakat, kita sendiri mestilah terlebih dahulu memahiri ilmu tajwid tersebut. Kita mesti memahami, kita mesti mengetahui setiap makhraj dan sifat. Kita mesti mengetahui hukum-hukum yang mendatang seperti hukum nun sakinah, tanwin dan sebagainya, hukum tafkhim, tarqiq. Bukanlah maksud saya kalau macam tu Ustaz tak payah mengajarlah, bila nak pandai. Sambil kita mengajar, sambil kita belajar juga. Dan jangan ajar benda yang kita tak pasti. Masalah yang berlaku kadang-kadang, niat kita yang terlalu berkobar-kobar, nak menarik perhatian ataupun kita kata nak mengajak orang kepada Al-Quran, sehingga kita lupa proses belajar tadi. Sehingga kita lupa untuk nak menekuni ilmu tersebut terlebih dahulu, sehingga kan kadang-kadang bila kita melontarkan sesuatu tersalah. Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan bukan seperti kitab-kitab yang lain. Kalau benda lain kita cakap ke orang salah, benda yang tak berkaitan dengan akhirat, tidak berkaitan dengan kitabullah, mungkin tidak ada dosanya. Tetapi lihat bagaimana Rasulullah meneliti dan menjaga sangat Al-Quran sehingga talaqi satu-satu huruf dengan Jibril. Dan para sahabat sehingga pernah bertengkar, pernah merujuk pada Nabi bila berlaku khilaf dalam bacaan. Merujuk pada Nabi betapa pentingnya bacaan itu diabsahkan. Kalau tidak, boleh saja sahabat baca macam mana mereka baca dalam dialek harian. Jadi kita sebagai pengajar Al-Quran, kita kena ingat khairukum man ta'allama al-Quran, ta'allum awalan summa ta'lim. Belajar dahulu, menekuni satu persatu, barulah kita menjadi orang yang bertanggungjawab apabila kita menyampaikan Al-Quran itu ke dalam masyarakat. Masya-Allah. Ini adalah satu peringatan dan juga panduan sebenarnya penting ya. Pasal dalam keadaan mungkin sebelum ini ataupun sekarang ni pun ramai orang belajar di online Ustaz dan bila belajar online ini dia sebenarnya kalau belajar online belajar baca sendiri ikut je tak kena tegur dah rasa lebih selamat. Kan? Ya, tapi cabarannya ialah satu tak boleh tanya dengan cikgu itu kan, kalau ramai sangat, dan yang keduanya cikgu pun tak tahu apa yang tersilap bacaan tu. Lepas tu orang ni pun rasa dah boleh mengajar ni terus nak mengajar lagi. Satu poin mungkin saya boleh saya terlupa nak sebut. Kalau Al-Quran ni kalau kita tersalah cerita pada orang, padahal kalau kita ada follower yang beribu-ribu. Saya minta maaf saya terus terang sebab benda ni tanggungjawab saya. Kalau kita sebut benda tu salah,
Kemudian kita mempunyai ramai pengikut yang taksub dengan kita contohnya. Habis semua orang ikut benda yang tak betul. Agak susah nak betulkan. Kalau melibatkan kita seorang Ustaz ya. Ustaz Tarmizi. Macam mana pandangan Ustaz Tarmizi? Begitu. Betul. Satu nasihat yang sangat berguna kepada orang yang baru nak belajar Quran dan kepada yang nak mengajar Al-Quran. Supaya kita belajar dahulu sebelum kita sampaikan kepada anak-anak murid kita. Saya pribadi saya memang kenal Dr. Anwar Hassin. Saya sebut jelas-jelas antara qari yang saya kagumi ialah Dr. Anwar Hassin. Dari sudut pembacaannya, dari sudut penghayatannya dan orang yang kita kata sebut al-muqri lah. Kita sebut tadi ada penonton tanya, Ustaz, qari tahu dah yang baca Quran. Muqri tu apa? Muqri. Seperti Dr. Anwar Hassin, dia baca Al-Quran dan juga memberi ilmu Al-Quran tu kepada masyarakat. Dia sebut sebagai al-muqri. Peranan ilmu taranum. Tapi saya nak minta Ustaz Fazrul, mungkin ada ayat-ayat untuk kita nak highlight, tapi minta Dr. Anwar. Jadi itu sebabnya tadi bila bercakap tentang pengajaran ini, kalau katakan yang di online Ustaz ya, mungkin antara cara bagaimana nak menguruskan perkara ini ialah bukan sekadar seorang dua orang sahaja mengajar ya. Kalau dalam di My Quran Time ini pun kita jemput tetamu, bukan sekadar tetamu, sebenarnya ini adalah pemikir-pemikir yang mengkaji Al-Quran dan itulah yang nak dikedepankan kepada tuan-tuan yang berada di rumah. Jadi bagi ustaz-ustaz ataupun yang mengajar di online ini, dapatkan lebih ramai lagi penasihat kan, itu sebagai solusi. Jadi ada orang boleh menegur lah kan, menegur, dan kalau kita bersedia untuk ditegur, insya-Allah ada barakahnya di situ, kerana ilmu ini, Quran ini kalau Nabi baca dengan tahazzun, maksudnya Nabi dengan rasa rendah diri, dengan rasa sedih, maka itu juga pasal kalau tidak kita mengajar Quran jadi popular Ustaz ya. Dan bila jadi popular itu sebagai satu perkara masalah yang mencabar kepada itu hati, fitnah kepada pengajar Al-Quran. Jadi mohon kepada tuan-tuan, doakan semua guru-guru yang mengajar Al-Quran ini terhindar daripada fitnah hati itu dengan cara apa? Bina sistem ya, bina sistem. Dan itu sebabnya kita nak sambung balik semula pada kali ini bercakap tentang Bani Israel ini. Antara perkara yang perlu diberi perhatian ialah Allah bercakap tentang satu sistem ya. Sistem apa? Kita baca daripada ayat 122 dan 123. Yang 122 saya nak minta Ustaz Tirmizi ke? Saya ada juga. Ustaz Tirmizi ambil yang pendek, yang panjangnya itu bagi terbalik. Terbalik. Dia kalau panjang kena bagi Ustaz Tirmizi. yang ini saja. Okey. Pendek bagi saya. Kalau tuan guru ada, saya segan sekali saya baca ini. Jadi baik, saya serahkan kepada doktor untuk membaca ayat 122, 123. Ini adalah kesimpulan kepada penutup kepada kisah Bani Israel sebelum disambung kisah Nabi Ibrahim. Mengapa penutup ini penting? Kita baca dahulu. Jawab Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم الله. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الله. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا
ينصرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 122 ini adalah ayat yang sama seperti ayat yang ke-47. Permulaan pada halaman yang ke-7 tentang Bani Israel. Tetapi kalau kita lihat kepada ayat 123, ya tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan bandingkan dengan ayat 48, kita akan nampak seperti sama tetapi susunannya tidak sama. Ya, di mana peringkat awal pada ayat 48 itu Allah menyatakan wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Malaikat boleh memberi syafaat, Rasul memberi syafaat, Al-Quran ataupun kitab pada Bani Israel boleh memberi syafaat. Allah kata wala yuqbal, tidak diterima kerana apa? Kerana mereka tidak menghargai kepada semua sumber-sumber syafaat ini dengan izin daripada Allah SWT. Allah beritahu awal-awal bahawa kalau kamu buat perangai dengan Nabi, buat perangai dengan malaikat, Jibril kamu musuhi, kamu buat perangai dengan kitab yang diberikan, kamu ambil sebahagian, tinggalkan sebahagian. Sebenarnya sumber syafaat ini nanti tidak berguna kerana apa? Kerana kamu yang tidak gunakannya di dunia ini. Tetapi bila orang katakan nak minta orang tolong, ustaz ni nak bagi syafaat, tolonglah recommend, kalau lawyer dekat mahkamah itu tolonglah saya. Kamu memang dah buat perangai, macam mana saya nak lindungi lagi? Jadi ada satu lagi peluang, iaitu apa? Iaitu kita bayar denda ataupun masuk penjara. Ya. Jadi biasanya orang akan bayar denda, ya, bayar tebusan. Maka pada waktu ataupun ayat 123 ini Allah terbalikkan, Allah kata wala yuqbalu minha, bukan lagi kali ini syafaah, maksudnya pasal tak ada orang nak protect dah, tidak ada orang nak lindungi lagi. Nabi tak nak bagi syafaat, kitab tidak bagi syafaat pasal kamu ambil sebahagian, kamu main-mainkan kitab yang ada. Kali ini saya nak menebus dengan apa sahaja yang ada. Allah kata wala yuqbalu minha adlun, ya, tebusan kamu pun tidak berguna lagi, wala tanfa'uha syafa'ah, yang memberi syafaat pun tidak lagi berguna, wala hum yunsarun, tidak ada lagi pertolongan. Kerana apa? Kerana perangai yang dibuat dengan degil, dengan pelbagai perkara. Inilah kesimpulan pada ayat 123 ini yang kita ingin elakkan daripada diri kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi boleh memberi syafaat, syaratnya kita hargai perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ustaz, ya, bila ustaz cakap tadi tentang baca dengan tahazzun, ya, dengan rasa sedih itu, tapi kadang-kadang saya, kalau zaman Nabi dia adalah rasa sedih, tapi zaman sekarang kadang-kadang lepas makan KFC ustaz, kan, lepas tengok cerita ataupun okey, jadi macam mana waktu tu nak mewujudkan rasa tahazun itu? Baik, Ustaz Fazrul. Terima kasih banyak, soalan yang baik. Jadi nak mewujudkan tahazun ini mestilah antara lainnya kita memilih masa yang sesuai untuk membaca Al-Quran. Maksudnya macam Ustaz Fazrul sebut tadi, lepas makan. Mungkin lepas makan saya sebutkan sini, setengah ulama memakruhkannya. Kerana bila kita dah terlalu kenyang, nafas pendek, lepas tu waqaf tidak tunggang langgang, Yuqawi syahwat. Yuqawi syahwat. Astagfirullah. Dan juga dalam keadaan yang sesangat lapar pun makruh juga. Kerana bila kita tersangat lapar, kita tak boleh fokus. Nafas kita pendek juga dan bacaan kita mungkin berterabur. Sebab itu nak timbulkan tahazun ni, memilih waktu yang paling sesuai, antaranya waktu subuh. Ya, Quran al-Fajr. Kan, seperti mana yang Ustaz Tarmizi suka lagukan ayat tu, saya memang ingatlah kalau Ustaz Tarmizi lagukan tu memang power. Kan? Masuk ke dalam hati. Dan waktu yang lain antaranya sebelum tidur. Dan sebelum tidur, kerana kita memang dah fana dah ketika itu, tapi janganlah masa dah nak sleep tu kan. Sebab tu kita dianjurkan membaca Al-Mulk setiap malam. Tengok tu petunjuk-petunjuk hadis memberikan kepada kita waktu-waktu yang sesuai untuk kita membaca Al-Quran. Ya. Kalau orang yang menghafal mungkin tiada kesukaran lah, kerana dia bila-bila masa pun dia boleh murajaah ayat tersebut. Tengah bawa kereta, tengah kadang-kadang lepas makan pun dia nak ingat, macam Ustaz Tarmizi kita Al-Hafiz kan. Tapi kalau yang Al-Hafuz yang tak hafal Al-Quran, pilih waktu yang sesuai, yang mana hati kita panggil apa, boleh fokus. Ketika kita bermasalah pun kita boleh baca dengan niat untuk kita meminta supaya Allah Taala meringankan beban kita. Ketika itu waktu-waktu yang sesuai itu akan mendorong kita, membantu kita untuk membaca Al-Quran secara tahazun.
Saya nak kembali kepada isu Taranum Doktor. Hari ini alhamdulillah seperti Doktor sebut tadi, masuk ilmu Taranum dalam tempat kita, masyarakat kita di kalangan terutama orang muda hari ini minat ilmu Taranum Ustaz. Ada kalangan orang muda suka baca Al-Quran dengan Taranum, satu perkembangan yang sangat baik. Namun di sana ada kita kata apa berlebih-lebihan dalam Taranum. Apa nasihat Doktor kepada orang luar sana yang nak belajar ilmu Taranum tapi ada sebagaimana isu berlaku hari ini orang baca Al-Quran dengan lagu Hindustan Ustaz. Kan? Okay. Dia ambil baca wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Sudah. Mari Ustaz kata tak apa, janji tak salah tajwid. Bacalah lagu apa-apa. Ini kita bimbang sebab kita takut dia melepasi garis. Apa ni khatul ahmad. Nak tahu apa dia punya garis tu. Nasihat. Jadi sangat baguslah soalan tu kerana ada orang menyangka bahawasanya bila kita menyokong Taranum ataupun kita menggalakkan orang membaca Quran dengan lagu yang baik ini, orang ingat tak ada border. Boleh baca ikut suka. Tak. Sebenarnya kita harus kembali kepada petunjuk sunnah Nabi SAW. Di mana dalam beberapa hadis diriwayatkan antaranya ialah petunjuk akhir zaman ni ialah ada sekelompok manusia yattakhizunal Qur'ana mazamir. Maksudnya menjadikan Al-Quran ni seolah seruling ataupun bahan nyanyian untuk meraih populariti. Dengan itu, secara tidak langsung bila dia membaca dengan bertaranum, niatnya lebih kepada nak menarik orang supaya dengar dan sokong dia ataupun like dan sebagainya. Maka lantas pada itu kadang-kadang yang menyedihkan sangat ialah membuatkan bacaan Al-Quran itu terkeluar daripada hukum-hukum tajwid. Mad aslinya daripada 2 dah menjadi 4. Ma'arif isukun had yang paling tinggi kita ada 6. Macam highway 110 dibawa 160. 6 dibawa sampai 12 harakat. Muslimin. Sedap tak? Sedap. Kalau tanya orang sedap tak? Memang sedap, tapi haram. Sebab itu nasihat saya ialah kepada yang bertaranum, kepada yang meminat taranum, ingat pesanan ulama. Antara benda-benda yang kita kena jaga pertama ialah hendaklah bertaranum itu niat kita adalah untuk mengambil iktibar ke atas bacaan dan berkhusyukkan dengan dia. Bertadabbur dengan ayatnya. Yang kedua, hendaklah kita memelihara segala hukum tajwid ketika bertaranum. Kerana al-akhdhu bit tajwid hatmun lazimun. Mentajwidkan Al-Quran itu adalah satu kewajipan, manakala taranum itu hanyalah harus ataupun sunat bagi sebahagian ulama. Okey. Yang ketiga, hendaklah mengambil taranum itu sekadar yang perlu. Di sini dia. Ala qadri istita'ahi ataupun kira ala qadri hajatihi. Maksudnya tidak boleh melebih-lebihan, maksudnya berlebih-lebih situ menambah lagu-lagu yang sehingga menjadikan kita lebih muyul kepada seronok dengan lagu berbanding dengan memahami makna Al-Quran. Itu yang sangat penting. Dan yang keempat, hendaklah lagu yang diambil itu tidak bertentangan dengan kebesaran Al-Quran. Macam tadi, isu tadi, kita ambil lagu Hindustan, lagu Dondang Sayang, lagu joget, kita bawa dalam tu. Sungguh pun kadang-kadang kita kata tajwidnya betul, tetapi lagu yang dibawa itu membuatkan kita teringat-ingat akan nyanyian dan tarian Hindustan. Maka itu jauh daripada tadabbur sekali. Dan memang tala'ub bi kalamillah, macam mempermain-mainkan kalimah Allah. Maka ihzaru, jauhi daripada perkara-perkara tersebut. Gunakan taranum yang dibaca oleh qari-qari yang hebat, yang muktabar, yang memang diiktiraf di dunia seperti Syekh Muhammad Siddiq bin Syawi, Syekh Mustafa Ismail, Syekh Raghib Mustafa Al-Wash, dan ramai lagi qari-qari qurra yang ada di dunia ni, Syekh Muhammad Khalil Al-Husari. Ramai kalau nak sebut. Guna taranum mereka ni supaya kita selamat insya-Allah. InsyaAllah inilah panduan yang penting agar bila masyarakat suka kepada Al-Quran Ustaz dengan ada suara yang bagus, tetapi dalam masa yang sama kita ada garis panduan, garis panduan agar tidak melangkau, dan kita doakan agar tuan-tuan yang berada di rumah committed membaca Al-Quran dengan cara yang terbaik, dengan suara yang terbaik, dengan panduan berguru, dan juga kita memahami sedikit demi sedikit dalam My Quran Time ini untuk kita terus lagi mencari guru di masjid, di kawasan sekitar kita, agar hak-hak Al-Quran ini kita angkat, berikan sewajarnya. Mari sama-sama kita berdoa, kita dipimpin oleh Ustaz Dr. Anwar Hasin untuk semua di kalangan kita terus dipimpin dengan cara yang terbaik pada Al-Quran. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini kaum yang mendengar Al-Quran dan mematuhi ajaran Al-Quran, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhilah kami daripada menjadi kaum yang melampau dengan Al-Quran, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, basahilah lidah kami pada setiap hari dengan Al-Quran, ya Allah. Pautkanlah kecintaan hati kami kepada Al-Quran, ya Allah. Permudahkanlah kami untuk menyebutnya dan membacanya sentiasa, ya Allah. Dan kau permudahkanlah kami untuk menuruti ajarannya dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kami seharian, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhilah hati kami daripada riak dan takabur, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau campakkanlah ke atas hati kami keikhlasan ketika membaca Al-Quran dan memperdengarkannya kepada orang lain, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau jadikanlah rancangan ini rancangan yang sangat bermanfaat buat seluruh umat Islam di dunia ini, ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa tilawatana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana, ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Dr. Anwar Hasin berkongsi ilmu, berkongsi tausiah, nasihat dan juga doa sebentar tadi. Moga-moga Allah mengabulkan keinginan kita untuk sentiasa dipandu oleh Al-Quran bersama dengan sahabat Al-Quran yang berada di merata dunia, ya Ustaz Ahmad Tirmizi. Kita nak bercakap tentang sahabat Al-Quran, ya. Kita ada perkongsian di online, ya, di YouTube, di Instagram, dan kita nak mengajak semua, ya, terus untuk bersama. Dan dalam masa yang sama juga kita ada kempen wakaf untuk ummah. Kita menggalakkan, mengajak tuan-tuan untuk kita terus, ya, menyebarkan maklumat tentang Quran Time ini agar lebih ramai lagi boleh mendengar. Dan wakaf ini adalah untuk kita membawakan mushaf ke mana-mana sahaja di negara ini agar lebih ramai boleh menatap Al-Quran, boleh membaca dan terus memastikan Quran ini menjadi hidayah kita hingga ke syurga. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi dalam ulangan kita pada jam 5 petang, ya, pada 11 malam, ya, hari 11 malam, ya, hari Sabtu, dan juga pada 6 pagi esok insya-Allah kita akan bersiaran pada masa yang sama esok, halaman yang ke-20, menyambung kisah Nabi Ibrahim. Ada formula penting yang tuan-tuan pasti ingin tahu bagaimana legasi Nabi Ibrahim itu boleh kita teruskan pada hari esok insya-Allah. Bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Terima kasih.